أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدال الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعترته أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji dan syukur, rasa terima kasih kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat Allah yang tidak terhingga sehingga ke pagi ini dapat kita berkumpul, dapat kita duduk bersama-sama meneruskan pengajian kan, walaupun saya ni sekadar ganti pada pagi ni, ganti ke ayah saya. Jadi saya diminta oleh pihak Darul Ta'lim iaitu Pak Cik Nasir kita lah untuk membawa satu kitab yang mana saya memilih untuk membawa kitab di dalam bidang fiqah, yang mana kitab ini masyhurlah, soho, orang Patani kata soho, masyhur. Kitab ini kitab yang asas dalam bidang fiqah iaitu matan Safinatun Najah. Matan Safinah orang panggil biasanya. Matan Safinah. Matan Safinatun Najah yang merupakan asas di dalam bidang ilmu fiqah. Jadi man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa-siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia bermaksud dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Darul Ta'lim yang di atas kesudian menjemput dan menyusun program pengajian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan usaha titik peluh Pak Cik Nasir dan seluruh anggota pihak Darul Ta'lim lah membuahkan redha di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita hidup di dunia ini tak lama. Jadi bila mana tak lama, bersifat sementara, jadi kita perlu isi seboleh-bolehnya dengan apa yang Allah hendak, dengan apa yang Allah redha. Kita tak tahu apa yang Allah kehendak kepada kita, melainkan kita belajar, melainkan kita mengaji. Sebab apa? Nak masuk ke dalam syurga Allah yang mahal itu, kena mengaji, kena belajar. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sebut, kun aliman, jadilah kamu orang yang alim, orang yang ada ilmu. Kun aliman, jadilah kamu orang yang ada ilmu. Kalau kamu tak boleh jadi orang yang berilmu, kun muta'aliman, jadi orang yang belajar. Jadi orang yang ada pen, ada kertas, ataupun dia duduk dalam pengajian, orang yang belajar. Tak mampu jadi orang yang belajar, kun mustami'an, jadi orang yang mendengar. Jadi orang yang mendengar, pasang telinga tak? Duduk pasang telinga dengar ilmu tu, walaupun tak faham ilmu tu, tapi dia akan melunak dan melembutkan hati kita, insya-Allah. Kemudian tak mampu jadi orang yang mendengar, kun muhibban, masa tak ada sangat, kerja 24 jam kan, urus bisnes tu, projek ni, CEO tak ada masa kan. Jadi dia jadi kun muhibban, jadilah orang yang pecinta bagi ilmu tu.
Dengar orang nak buat majlis ilmu, dengar orang nak buat maulid, dengar orang ada nak bangunkan pusat tahfiz, pusat pengajian, dia hulur sumbangan, dia bagi duit. Sebab apa? Sebab dalam hatinya ada cinta. Ada kasih kepada ilmu tu. Jadi tak dapat jadi orang yang keempat ni. Nabi kata jangan jadi orang yang kelima. Wala takun khamisan fatahlik. Nabi kata siapa yang jadi orang yang kelima, fatahlik, maka dia akan binasa. Nabi membinasakan orang yang kelima, iaitu dia tidak termasuk daripada salah satu 4 golongan tadi. Dia bukan orang yang alim, bukan orang yang ada ilmu, dia bukan orang yang belajar, dia bukan orang yang mendengar, dan dia bukan orang yang kasih kepada ilmu itu sendiri. Jadi kalau tak ada keempat-empat tadi, maka fatahlik, Nabi kata, maka binasalah dia. Tak? Jadi nak masuk syurga Allah Ta'ala itu mesti dengan ilmu. Sebab Allah benci orang yang jahil. Allah benci dengan orang yang jahil. Pasal apa? Sebab 24 jam masa Allah bagi sehari, tak ada sedikit pun waktu untuk kita peruntukkan belajar mengenal Allah, belajar sifat-sifat Allah, belajar hukum hakam Allah, kan? Tak ada sedikit waktu untuk kita belajar. Jadi bila mana kita mengaji, sebenarnya kita nak jauhkan diri kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang orang terlalu fikir dalam sangat. Bukannya fikir dalam sangat apa? Kalau aku pergi ngaji, terlepas bisnes aku contohnya. Kalau aku pergi mengaji, rezeki aku lari. Dia dia fikir bisnes je, cari duit je. Masa itu dipikir dengan cari duit saja, sehingga tak ada masuk untuk ilmu. Padahal orang yang tenang itu, siapa orang yang tenang? Orang yang tenang itu adalah orang yang melupakan keinginan diri dia. Lupa. Apa yang dia nak, dia lupakan keinginan diri dia supaya apa? Supaya hatinya menjadi salim, hatinya menjadi tenang, hatinya menjadi bahagia. Orang yang terlalu, bahasa sekarang overthinking lah. Orang yang terlalu memikirkan benda yang belum berlaku. Orang yang terlalu fikir, macam mana kalau aku tak kerja hari ni, kan? Kalau aku tak buka kedai, kan? Tak ada rezeki aku hari ni, tak ada duit nak bagi anak bini aku makan, contoh. Jadi pada waktu tu dia sudah meletakkan usaha dia sebagai sebab kepada rezeki. Padahal yang memberi rezeki Ar-Raziq, iaitu Allah. Pandai cari rezeki tapi tak pandai nak belajar mengenal si pemberi rezeki, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah musibah ataupun balak yang paling besar. Musibah dan balak yang paling besar bila kita melupakan yang memberi rezeki. Ar-Raziq, Allah Ta'ala itu sendiri. Jadi itu peringatan untuk diri saya dan kita semualah. Jangan terlalu fikir benda yang tak berlaku. Apa yang menyebabkan hati kita menjadi tenang? Bersahabat, berdamai dengan ketentuan dan kehendak Allah, takdir Allah itu sendiri. Damai, baik. Baik sangka dengan Allah. Baik sangka dengan Allah, maka Allah akan tentukan yang baik-baik untuk kita, insya-Allah. Ini tengok tok laki kan, suami balik lambat, fikir bukan-bukan. Dia sangka buruk lah tu. Sangka buruk dengan Allah Ta'ala dan kepada suami dia. Jadi itu contoh je lah kan. Contoh, sebab sini ramai muslimat lah. Contoh pun contoh yang kena dengan muslimat lah. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan dengan kita mengaji, kita dapat membesarkan Allah dalam hati kita, dapat membesarkan rasa kasih dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga cinta yang kita pupuk itu tidak lagi bersebab, tidak lagi berkepentingan. Sebab cinta yang pure, cinta yang original, yang tulen adalah cinta yang tidak mengharapkan sebab. Kalau kita sayang kepada isteri, sayang kepada suami kan, masing-masing ada effort kan. Kadang-kadang isteri tolong masak, kadang-kadang suami belanja makan luar. Jadi usaha masing-masing tu membuahkan rasa cinta kepada pasangan. Tetapi cinta kepada Allah, kita tak nak ada kepentingan macam tu. Cinta kepada Rasulullah, tak nak ada sebab macam tu. Kita nak cinta yang lahir itu cinta tidak bersyarat. Seperti seorang ibu tengok anak dia. Lahir-lahir tengok anak dia. Adakah anak dia suruh cinta kepada dia? Tak suruh. Tetapi bila lahir saja anak tadi, si ibu tengok kepada anak tadi dengan pandangan yang kasih. Kan? Tak ada siapa suruh seorang ibu tu kasih kepada anak.
Anak tu pun tak ada effort apa-apa, tak ada usaha apa-apa nak suruh mak dia sayang kat dia. Tapi mak dia sayang sendiri. Itulah cinta ataupun kasih yang kita nak pupuk. Ya, kasih yang kita nak bangunkan perasaan dalam hati itu supaya Allah bantu kita. Tambah-tambah kita hidup di akhir zaman. Kan? Akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Yang penuh dengan yang nampak betul tak nampak, nampak tak betul, yang nampak betul tak betul, yang nampak tak betul itu yang betul. Dia fitnah itu bahaya. Al fitnatu naimatun wa man ayqazaha la'anallahu man ayqazaha. Fitnah itu sedang tidur. Siapa-siapa yang bangunkan dia, apa dia? Nabi sebut siapa-siapa yang bangunkan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitnah tu banyak, terutamanya dalam bidang agama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sebelum kita masuk pada perbahasan kitab Matan Safinah ni, kita selawat dululah insya-Allah. Selawat dulu dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapat faham, kita dapat futuhat, pembukaan bagi ilmu kita pada pagi ni insya-Allah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa itratihi ajma'in. InsyaAllah mudah-mudahan tadi akan melembutkan dan melunakkan hati kita. Kerana punca umat akhir zaman ini sering bertelingkah, sering bertelagah kerana sudah jauh hubungan hati dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan solawat itu dia akan menautkan kembali hati kita kepada Nabi, dan sampai solawat itu kepada Nabi dan Nabi kenal, oh fulan bin si fulan selawat kepada aku. Jadi di akhirat besok Nabi kenal, oh ini umatku. Ini umat aku, hari di mana tak ada lagi manusia lain yang akan membantu dan menolong kita, Nabi sahajalah yang akan sanggup menawarkan diri, aku nak bagi syafaat, aku nak bagi bantuan. Waktu itu mak kepada anak pun tak akan lagi tolong, kepada anak, kepada mak kepada anak pun tak akan lagi saling membantu. Kan aku, engkau waktu tu. Tak ada lagi siapa yang nak tolong kita, melainkan kita bawa diri sendiri. Jadi insya-Allah pada pagi ni kita tengoklah kitab Matan Safinatun Najah ni, tapi saya tak nak masuk dalam-dalam lagi. Sekadar nak masuk bismillah ajalah. Tak apa dah. Bismillah aja. Jadi sebelum tu saya nak terangkan dulu. Kita mazhab apa? Kita mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi kita beramal ibadat, cara sembahyang kita, cara bersuci kita, cara puasa kita, semua kita ikut berpandukan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau kita tengok pada akhir zaman ni banyak sangat fitnah kepada mazhab Asy-Syafi'i, sehingga ada yang mencemuh, ada yang sanggup menghina. Kerana apa? Kerana mereka tidak mengenal sosok ataupun kepribadian siapakah Al-Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sehingga ada yang mengutuk, panggil Pak PI pun saja ada. Itu bahaya tu. Bahaya sebab apa? Sebab dia dah mencemuh seorang wali Allah, seorang ulama besar. Kalau saya cerita tingkatan ulama sebelum nak sampai kepada kita tu, rasanya terbeliak juga mata kita nak sampai.
Rasanya memang takkan tercapai di maqam ataupun kedudukan seperti Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi sebab apa orang menolak mazhab hari ini? Kerana kebanyakan orang sudah berlagak pandai. Itu saja. Dia beramal dengan terus, secara terus, dia berinteraksi terus. Dia rasa diri dia mampu untuk berinteraksi terus dengan Quran dan hadis Nabi. Ibarat macam apa? Dia nak minum air. Dia nak minum air tapi dia tak mau guna gelas. Dia togohnya jak tu. Dia ambil jak tu, dia jak tu sampai melimpah-limpah habis basah baju dia. Menunjukkan dia nak beramal tetapi dia tak nak ikut ulama. Dia nak terus kepada ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bahaya. Ini satu pemahaman yang bahaya. Kerana apa? Kerana bila mana orang itu memahami ayat Quran dan hadis sendiri, itu yang bawa dia kepada sesat. Al-Imam Sufyan ibn Uyainah sebut, Al-ahadithu mudillatun illa lil fuqaha. Hadis-hadis Nabi itu menyesatkan, melainkan kepada fuqaha, kepada para ulama yang alim. Maksudnya menyesatkan apa? Maksudnya kalau orang kita baca sendiri hadis, maka dia akan bawa sesat. Satu contoh saya bagi. Satu hadis Nabi sebut, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya. Turun Tuhan kita pada sepertiga malam tiap-tiap malam. Kalau orang yang baca hadis secara zuhir, dia faham Tuhan tu turun. Kan berat akidah tu. Kan jadi terpesong tu kan. Bukan Tuhan turun. Yanzilu rabbuna tu dengan maksud yanzilu rahmatu rabbina. Turun rahmat Tuhan. Sebab tu perlu kepada huraian ulama. Tak boleh dipaham dengan akal kita yang cetek ilmu pengetahuan ni. Tak boleh. Jadi sebab tu nak masuk syurga kena mengaji tak? Nak masuk syurga kena mengaji. Jadi itu kalau kita tengok itu dalam bidang akidah. Bidang akidah memang tak boleh kita untuk bertaklid. Apa maksud taklid? Ikut. Ikut. Kita ni semua muqallid. Apa nama muqallid? Muqallid maksudnya orang yang ikut. Orang yang ikut atau disebut sebagai muqallid hanya boleh terpakai muqallid itu pada ilmu fiqh. Ilmu fiqh. Ilmu amal ibadat kita. Amalan zahir kita boleh ikut. Maksudnya ulama ni kata apa? Kita boleh ikut. Tengok cara guru kita sembahyang, cara mak ayah kita sembahyang. Kita pun ikut sejak daripada kecil kan. Tapi dalam ilmu akidah tak boleh taklid. Dalam ilmu akidah tak boleh taklid, melainkan taklid yang sementara. Contohnya apa? Dia nak mengaji ilmu tauhid kan. Sementara nak mengaji ilmu tauhid, sementara nak boleh. Sementara nak mampu, nak bina dalil akal dia sendiri, maka dia boleh taklid sekejap dengan guru dia, kemudian wajib untuk dia bina hujah akal dia sendiri. Sebagai contoh, mana dalil Allah itu esa? Contoh. Mana dalil Allah itu esa? Maka kalau tanya orang kafir, boleh ke orang kafir jawab qul huwallahu ahad? Tak adanya. Orang kafir takkan jawab dengan ayat Quran. Sebab tu dalam ilmu tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah kita menyusun mesti didahulukan dengan hukum akal. Mesti didahului dengan hukum akal. Contohnya apa dalil Allah itu Maha Esa? Kalau Allah itu berbilang-bilang, kalau Allah ataupun Tuhan itu ada dua, maka nescaya Tuhan itu lemah. Kerana apa Tuhan itu lemah? Kerana Tuhan A dengan Tuhan B saling berhajat. Bila Tuhan A lemah, maka sabit juga Tuhan B lemah. Bila dua-dua Tuhan lemah, maka mustahil pada akal. Kerana apa? Kerana sudah nyata dengan mata kepala kita, alam ni dah sedia ada. Dan alam ni memang dah terpampang depan mata kita, bermaksud Tuhan tak lemah. Kalau Tuhan lemah, Tuhan tak boleh buat alam. Itu susunan ataupun cara berfikir untuk kita menghasilkan hujah akal bahawa Allah itu Maha Esa. Atau sebagai contoh, kalau Allah ataupun Tuhan itu ada dua, ni contoh sajalah bagi akal kita terima bahawa Allah itu Maha Esa. Contoh kalau Tuhan itu ada dua, dua-dua Tuhan ni sepakat nak buat satu makhluk contoh.
Satu Tuhan buat tangan, satu Tuhan buat kepala, satu Tuhan buat kaki, satu Tuhan buat badan. Tiba-tiba bila dah berkongsi Tuhan tu sama-sama buat, sampai satu tahap bila mana dalam badan kita ni ada benda paling kecil lah badan kita apa? Atom. Molekul atom atom. Atau dalam bahasa tauhid ni kita sebut jauhar firid. Jauhar firid ataupun atom molekul yang paling kecil dalam badan kita, yang mana molekul itu tidak boleh terima belah bahagi lagi. Tubuh badan kita boleh tak belah bahagi? Boleh. Walaupun kita tak belah, tapi dia terima belah bahagi. Maksudnya ada kemungkinan dia boleh dibelah. Begitu juga dengan meja ni terima belah bahagi, kerusi ni terima belah bahagi. Tapi molekul yang paling kecil itu tidak boleh terima belah bahagi. Bila tak boleh terima belah bahagi, maka dia hanya memerlukan satu pencipta. Nampak? Jadi kalau dia memerlukan satu pencipta, logik ke ada dua Tuhan? Tak logik. Maka satu Tuhan yang menjadikan atom ataupun molekul yang paling kecil tadi. Itu hujah. Itu apa tu? Hujah akal. Bila hujah akal, barulah bila mana akal kita, oh mantap dah akal kita dah dapat hujah yang kuat, maka kita akan melahirkan iman yang mantap. Sebab tauhid dia bukan sekadar dalil Quran saja, dia dalil akal pun termasuk. Tapi sebab tu dalam tauhid tidak boleh bertaklid ikut. Berbeza dengan ilmu fiqh. Boleh bertaklid. Sebab dalam ilmu fiqh kita semua digelar muqallid. Kalamul mujtahid binisbati lil muqallid ka kalamillahi wa rasulih. Perkataan ulama mujtahid dalam mazhab, dalam fiqh, seperti di sisi muqallid kita lah, di sisi muqallid seperti perkataan Allah dan Rasul. Maksudnya punyalah besar, dia punya autoriti perkataan apa? Perkataan mujtahid tadi. Siapa mujtahid hari ni? Yang kita duduk mazhab siapa sekarang ni? Imam Syafi'i. Jadi siapa Imam Syafi'i? Cerita sikit. Siapa Imam Syafi'i? Kita mazhab Syafi'i lah. Tapi tak kenal siapa Imam Syafi'i lah. Siapa nama Imam Syafi'i? Al-Imam Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Ubaid bin Abu Yazid. Dapat? Bin Hashim bin Muttalib bin Abdul Manaf. Kenapa saya sebut sampai Abdul Manaf? Sebab nasab Imam Syafi'i sampai Abdul Manaf bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris bin siapa? Bin Abbas bin Uthman bin Syafi', tertinggal di Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abu Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdul Manaf. Lihat tak? Dah. Jadi kalau nak diceritakan, kenapa Imam Syafi'i nama Imam Syafi'i? Kenapa? Sebab diambil daripada datuknya yang ketiga. Diambil daripada nama datuknya yang ketiga. Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'. Syafi' tu. Syafi' tu. Syafi' tu datuk yang ketiga. Ayah Imam Syafi'i siapa? Idris. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi', datuk yang ketiga. Syafi'. Jadi sebab tu digelar Asy-Syafi'i. Diambil daripada datuknya Asy-Syafi'. Kenapa ambil nama datuk Syafi'? Kerana datuknya yang Syafi' itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafi' bin Sa'ib. Syafi' bin Sa'ib tu, Sa'ib tu pun sempat juga dengan Nabi. Maksudnya ayah kepada Syafi' itu pun sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebut sebagai sahabat juga. Syafi' sahabat, Sa'ib sahabat. Kemudian barulah bin Ubaid bin Abu Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdul Manaf. Di Abdul Manaf itu bertemu nasab Nabi dengan nasab Al-Imam Asy-Syafi'i. Nama Nabi ingatlah, Muhammad ibnu Abdillah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim
ibnu Abdil Manaf. Ibnu Hashim ibnu Abdil Manaf. Di situ bertemu dengan nasab Imam Syafi'i dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling agung, manusia yang paling hebat, yang paling sempurna penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni telahlah kita memang kena kenal lah, maksudnya wajib dah lah kita kena kenal. Begitu juga dengan imam mazhab kita kena kenal jugalah. Sebagai apa? Sebagai kita ini seorang umat yang pandai menghargai. Pandai menghargai siapa sosok yang digelar sebagai Imam Syafi'i. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Nabi sebut la tasubbu Quraisyan. Jangan engkau mencela orang Quraisy. Nabi kata. Maksudnya kalau jumpa orang Arab perangai teruk-teruk kan, jangan kita cela orang Arab tu. Sebab ada larangan Nabi tak bagi cela orang Arab. Kenapa? La tasubbu Quraisyan, walaupun perangai dia buruk. Saya ni kalau dulu ngaji di sana dulu, memang kita kenal perangai Arab ni jenis kasar. Melawak pun jenis kasar tu ada. Tak mau beli barang dia tarik tengkuk kita. Dan ibu-ibu, makcik-makcik semua, tuan-tuan, ayah-ayah semua dah berpengalaman lah pergi buat umrah dah, buat haji. Jadi kita kenal siapa, bagaimana perwatakan ataupun perangai orang Arab tu. Tapi Nabi kata jangan cela orang Arab Quraisy. La tasubbu Quraisyan. Kenapa? Kerana Nabi kata fa inna 'alimaha tamla'u tibaqal ardi 'ilman. Kerana akan datang daripada orang Quraisy itu seorang yang alim, yang mana ilmu dia memenuhi serata bumi. Nabi sebut dah. Daripada orang Quraisy ni akan lahir seorang yang sangat alim, yang ilmu dia memenuhi merata bumi. Siapa yang dimaksudkan Nabi? Itulah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bukti tak? Terbukti tak perkataan Nabi 1400 tahun lepas? Terbukti. Berapa ramai hari ini penganut Islam yang beramal dengan mazhab Asy-Syafi'i. Nampak? Hebat tak? Perkataan Nabi tu dia melampaui masa depan. Perkataan Nabi itu banyaklah perkataan Nabi yang melampaui masa depan, menunjukkan Nabi itu mengetahui rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Syafi'i ini sejak kecil duduk di Ghazah, di Asqalan, di Palestin. Ghazah. Lah hari ni Gaza lah. Gaza lah, Ghazah. Di Gaza tu, di Palestin tu, Imam Syafi'i duduk dengan ibu dia sejak lahir. Sejak daripada lahir, daripada kecil lagi lah. Ibu dia ni bukan orang senang lah, orang susah. Ketika Imam Syafi'i dalam kandungan lagi, ayahnya dah tak ada. Imam Syafi'i ni macam Rasulullah tak? Sallallahu alaihi wasallam. Ketika dalam kandungan ibu dia, ayahnya pergi meninggalkan dia. Waktu tu ayah dia memang inilah pure bangsa ataupun nasab Quraisy. Jadi ibunya duduk di Gaza di Palestin. Imam Syafi'i dia nampak dia ada kecenderungan kepada ilmu. Dia suka mengaji. Dia suka belajar, dia suka mengaji, dia cinta kepada ilmu, Imam Syafi'i ni. Jadi sebab kecintaan dia kepada ilmu, mak dia kata tak boleh jadi ni. Kena pindah keluar daripada Palestin ni. Kenapa? Kerana nak bagi kenal Imam Syafi'i ni kepada asal usul dia, iaitu orang Quraisy. Keluar daripada Palestin waktu tu, ibu dia bawa Imam Syafi'i pergi mana? Pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah. Waktu tu banyak fuqaha yang mana waktu tu kan zaman tu dekat lagi dengan zaman Nabi kan. Imam Syafi'i lahir bila? 150 Hijrah. 150 Hijrah. Maksudnya baru Nabi wafat tahun ke-11 Hijrah. Nabi wafat tahun ke-11 Hijrah, tak lama lepas tu. Maknanya lebih kurang 139 tahun lepas tu lah. Kan? Sebab Imam Syafi'i lahir 150 Hijrah. Maksudnya masih dekat lagi zaman dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di waktu tu ramai ulama yang tumbuh banyak seperti cendawan waktu tu di Mekah. Jadi Imam Syafi'i pergi ke Mekah, mak dia bawa waktu tu Imam Syafi'i umur 2 tahun. Umur 2 tahun bawa ke Mekah. Waktu tu Imam Syafi'i dah besar sikit, umur 7 tahun Imam Syafi'i dah hafal Quran. Hafal Quran Bukannya
baru lancar Quran lah. Hafal Quran. Imam Syafi'i 7 tahun. Kita hari ni darjah 1 lah. Kan? Darjah 1, 7 tahun dah hafal Quran. Imam Syafi'i hebat tak hebatnya wali Allah. Jadi bila mana mak dia bawa ke Mekah, Imam Syafi'i ini dia ada kecenderungan kepada ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab waktu tu dah tercemar dengan dialek ataupun logat yang macam-macam. Sebab waktu tu setiap tahun Mekah dikunjungi oleh siapa? Oleh seluruh umat Islam daripada seluruh dunia. Betul tak? Ada dari Nigeria, ada dari China, ada dari Asia, berbagai-bagai negara datang ke Mekah waktu tu. Datang ke Mekah waktu tu dah bercampur-campur dialek. Jadi bahasa Arab waktu tu dah tak jadi pure. Dah tidak menjadi tulen. Dah bercampur-campur dengan logat yang lain. Jadi Imam Syafi'i ini tak puas hati. Dia kata tak boleh jadi. Sebab apa? Sebab Quran dan hadis turun dalam bahasa Arab yang tulen. Bukan bahasa Arab logat. Contohnya kalau kita faham, kamu apa khabar dalam bahasa Arab tulennya kaifa haluka. Tapi saya pergi Mesir, orang cakap amileh. Amileh, izayyak. Lari tak bahasa tu. Lari sangat. Bukan setakat lari, memang kaedah pun dah bercanggah dengan kaedah asal bahasa Arab. Jadi Imam Syafi'i tak puas hati. Imam Syafi'i dia pergi ke perkampungan Arab di tanah Hijaz tu, yang mana perkampungan Arab tu namanya Bani Huzail. Bani Huzail. H-U-Z-A-I-L. Huzail. Pergi ke kampung Arab tadi, pedalaman ceruk dekat tanah Hijaz tadi, dia jumpa apa? Dia jumpa orang-orang yang masih tak tercemar bahasa Arab. Elok lagi bahasa Arab, tulen lagi. Jadi Imam Syafi'i duduk bertahun-tahun bersama orang Arab tadi, dia belajar bahasa Arab yang betul. Bila balik daripada perkampungan tadi, balik ke Mekah, dia berguru pula dengan Al-Imam Khalid bin Muslim Az-Zinji. Waktu tu dia adalah mufti besar Mekah. Waktu tu Al-Imam Khalid bin Muslim Az-Zinji mufti besar Mekah. Sebab tu kata nak lahirkan ulama, mesti guru dia ulama juga kan. Kalau seorang ustaz, dia mengajar ustaz, maka akan melahirkan ustaz. Tapi kalau ulama yang mengajar, maka anak-anak murid yang duduk depan dia pun akan jadi ulama juga. Macam kalau tengok di kawasan Parit Panjang, di Kedah. Kebanyakan pondok-pondok situ, jalan sikit pondok, jalan sikit ada pondok. Kebanyakan tuan-tuan guru di situ, berguru daripada Tuan Guru Omar Zuhdi. Siapa kenal Tuan Guru Omar Zuhdi kan? Daripada Kelantan berhijrah ke Kedah, buka pondok, kemudian daripada anak-anak murid di pondok itu, semua menjadi belaka. Jadi tuan-tuan guru belaka. Tengok di Parit Panjang di Kedah dah. Semua buka pondok belaka. Tuan Guru Haji Tuan Guru Haji Bakar Belantik. Ramailah. Tuan Guru Haji Rifa'i, semua anak-anak murid. Tuan Guru Haji Awang Lanai. Semua tuan-tuan guru belaka tu lahir daripada apa? Ulama, lahir daripada didikan ulama. Jadi nampak Imam Syafi'i lahir daripada didikan mufti besar Mekah waktu tu, Al-Imam Khalid bin Muslim Az-Zinji. Selain itu dia Imam Syafi'i juga berguru dengan Al-Imam Sufyan ibn Uyainah. Imam Sufyan ibn Uyainah ni mujtahid besar juga waktu tu. Saya cerita apa itu mujtahid. Daripada tadi saya sebut mujtahid kan. Saya sebut apa itu mujtahid. Baru kita tahu mujtahid itu siapa kan tak? Selain daripada Sufyan ibn Uyainah bergurukan kepada Fudail bin Iyad dan banyak imam-imam besar waktu tu, belajar Imam Syafi'i. Waktu tu Imam Syafi'i tak ada duit. Imam Syafi'i mana ada duit macam kita? Boleh beli kitab, selesa duduk berekon, tak ada. Imam Syafi'i waktu tu dia ambil apa? Dia ambil kulit-kulit kayu, ambil kulit-kulit kambing, tulis di atas tu. Waktu tu mak dia pun bukan orang senang Imam Syafi'i, ayahnya tak ada kan, anak yatim Imam Syafi'i. Tapi orang kata itulah, bila mana orang itu berjaya menghadapi kesusahan dia, maka di hujung dia akan manis. Nampak tak Imam Syafi'i hebat tak hebat dia? Imam Syafi'i lah. Kita dah jangan cakap lah Imam Syafi'i ni, Imam Syafi'i ni baca kitab, tutup sebelah halaman kitab. Sebab apa? Sebab takut terhafal sekali sebelah. Sebab Imam Syafi'i sekali tengok, dia hafal. Ingat selalu. Pergi pasar, tutup telinga. Pasal apa? Sebab tak nak dengar omongan-omongan kosong.
Kita pergi pasar lagi buka telinga tak? Lagi on telinga. Nak dengar apa? Apa cerita anak si Lijah tu tak? Dia kata. Dengarnya udah kahwin baru katanya. Tengok umpatan orang. Jadi itu kita lah. Itu kita, saya lah. Tapi Imam Syafi'i tak. Imam Syafi'i dia jaga hafalan dia. Sebab Imam Syafi'i dia sangat takut untuk buat dosa. Sebab dengan maksiat dan sebab dengan dosa itu akan melemahkan ingatan dia. Tapi lemah ingatan Imam Syafi'i bukan lemah ingatan macam kita. Lupa terus. Imam Syafi'i. Itu tawaduk dia lah Imam Syafi'i kan. Imam Syafi'i dia ada tulis satu syair. Syakautu waqi' su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Imam Syafi'i tulis syair tu. Imam Syafi'i kata, aku mengadu kat guru aku, namanya guru dia Imam Waqi'. Dia kata, "Hei guruku, ingatanku lemah." Dia kata, "Su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi." Maka guru aku tu tunjuk ajar kepada aku tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa. Wa akhbarani, dan guru aku bagi tahu bi anna ilma nurun, ilmu itu adalah cahaya, wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah itu tidak masuk ke dalam hati orang yang buat dosa, orang yang bermaksiat kepada Allah. Itu syair Imam Syafi'i tulis. Nampak Imam Syafi'i dia takut buat dosa. Sebab dia tak nak hafalan dia hilang. Imam Syafi'i hebat. Hebat ni, kalau orang yang mencemuh Imam Syafi'i, maksud dia tak kenal siapa Imam Syafi'i. Dia tak kenal habis. Tak kena baril orang kata. Tak kena baril. Baik, jadi Imam Syafi'i dulu ngaji di Mekah selama beberapa tahun sehingga umurnya 15 tahun. Imam Syafi'i waktu tu mengaji sampai umur 15. Tahu apa yang Imam Syafi'i capai? Imam Syafi'i mampu untuk mengeluarkan fatwa. Umur 15 tahun, kita form 3. Keluar fatwa. Fatwa dulu bukan macam fatwa hari ni. Fatwa hari ni cuma mengerajih ataupun menguatkan sahaja pandangan ulama-ulama terdahulu. Fatwa hari ni. Fatwa dulu tak. Fatwa dulu memang masalah itu tak ada pucuk pangkalnya. Tak ada asal, tak ada rujukan ulama yang sebelumnya. Maka Imam Syafi'i mengeluarkan fatwa dia sendiri dan fatwa dia itu diguna pakai di Mekah waktu tu. Hebat tak hebat Imam Syafi'i? Umur 15 tahun dah keluar fatwa. Kita umur 12 tahun buat apa? Main lestik je tak? Lepas tu Allahumma salli ala Muhammad. Imam Syafi'i nak dihantar oleh mufti Mekah waktu tu ke Madinah. So, waktu tu di Madinah ada seorang ulama hadis yang hebat dan faqih, iaitu Al-Imam Malik bin Anas. Iaitu pengasas kepada mazhab Al-Imam mazhab Maliki. Jadi Imam Khalid bin Muslim bawa Imam Syafi'i ke Mekah. Bawa ketuk pintu. Assalamualaikum. Dia kata. Ni ada seorang anak murid aku ni nak mengaji dengan kamu. Minta izin kepada Imam Malik. Imam Malik kata, tak boleh mengaji dengan aku melainkan dia dah hafal kitab Muwatta'. Jadi Imam Syafi'i pun balik. Dia hafal kitab Muwatta'. Tahu berapa hari? 9 hari saja. 9 hari saja hafal kitab Muwatta'. Itu ingatan dia tu, nampak? Ajib. Pelik, tak ada ingatan yang macam tu pada manusia hari ni. Sebab tu kalau kita nak kata ada lagi Syafi'i pada hari ni, tak ada dah. Dia orang pilihan lah, orang yang Allah pilih sebenarnya. Orang yang Allah pilih untuk menolong umat ini memahami hukum hakam Allah. Sebab Allah dah utuskan Rasul kan. Jadi macam mana kehendak Allah dan Rasul itu nak sampai kepada kita, melainkan orang-orang yang Allah pilih ni tonggak-tonggak dalam agama. Kita tak boleh faham sendiri, melainkan Allah jadikan orang ini sebagai perantara untuk kita faham hukum hakam Allah. Sebab tu ketika ditanya kepada Al-Imam Sayyidina Ali lah, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ditanya kepada Sayyidina Ali, kita kenal Tuhan ni melalui Muhammad ke kenal Tuhan melalui Tuhan? Ataupun kenal Muhammad melalui Tuhan? Sayyidina Ali kata, kita kalau kenal Muhammad melalui Tuhan, maksudnya dengan perkataan Tuhan, maka apa guna Tuhan utus Muhammad? Kata Sayyidina Ali. Kan? Apa guna Tuhan utus Muhammad untuk menyampaikan apa yang Tuhan sebut? Kemudian kalau kita kenal Muhammad melalui Tuhan,
Kalau kita kenal terbalik, kalau kita kenal Tuhan melalui Muhammad, kalau kita kenal Tuhan melalui Muhammad, maka perkataan Muhammad itu lebih besar daripada perkataan Tuhan. Dah tu macam mana? Kata sahabat dekat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata, kita kenal Tuhan melalui Tuhan. Macam saya sebut tadi, macam mana kita kenal Tuhan? Dengan kita kenal alam ni. Kenal diri kita. Fanzur ila nafsika thumma taqili lil alamil ulwi thumma sufli. Tengok diri sendiri, maka kita akan kenal Tuhan. Tengok alam ni, maka kita akan kenal Tuhan. Sebab kita kenal diri kita hina, diri kita lemah, lapar, dahaga, letih, penat, mengantuk. Lemah tak diri kita? Lemah. Bila kita kenal diri kita lemah, maka kita tahu yang berlawanan bagi lemah iaitu kuat. Yang maha esa, yang maha gagah, yang tidak pernah tidur, yang tidak pernah mengantuk, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenal Allah melalui diri. Mana tu Sayyidina Ali kata kenal Tuhan melalui itu Tuhan. Manakala Muhammad itu diutuskan sebagai nak menyampaikan kehendak Tuhan. Maksudnya kalau Tuhan tak utus Muhammad, Nabi Muhammad kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tak tahu apa kehendak Tuhan nak kepada kita. Itu hukum hakam fiqh ini melalui lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi Imam Syafi'i pergi ke Madinah mengaji dengan Imam Malik lamalah. Kemudian berhijrah pula ke Yaman. Di Yaman mengaji dengan Al-Imam Amru ibnu Abi Salamah di antaranya, dan ramai lagi lah. Kemudian berhijrah ke Iraq, kemudian berhijrah pula ke mana? Berhijrah pula ke Mesir. Last sekali Mesir. Sebab tu makam Imam Syafi'i di Mesir. Makam Imam Syafi'i di mana? Di Mesir, di Kahirah. Kahirah lama, Kahirah Qadimah. Di sana boleh ziarah lah. Kalau ada kesempatan ke sana, boleh pergi ziarah makam Imam Syafi'i. Dia orang dah renovate dah. Lawa dah. Masjidnya atau masjid Imam Syafi'i itu ada bentuk kapal. Ada bentuk safinah, bentuk kapal. Kapal itu menunjukkan luasnya ilmu Imam Syafi'i. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Imam Syafi'i dulu waktu zaman kerajaan Bani Abbasiyah, pernah dia orang nak tangkap orang-orang yang bersalahan dengan fahaman Syiah. Waktu tu Syiah kuat waktu tu. Fahaman Syiah kuat. Sehingga masuk ke tampuk politik, tampuk pentadbiran negara. Jadi waktu tu Imam Ahmad ditangkap. Syiah ni dia pegang apa? Dia pegang Quran tu hadis. Dia pegang Quran tu hadis. Hadis tu apa? Hadis tu maksudnya baharu. Bukan hadis yang hadis Nabi tu bukan. Dia faham Quran itu baharu. Sedangkan Quran itu kalam Allah yang qadim. Kalam Allah yang sedia. Quran. Jadi panggil Imam Ahmad. Imam Ahmad jawab jujur lah. Quran itu qadim, kalam Allah yang qadim. Maka ditangkap Imam Ahmad. Kemudian dipanggil Imam Syafi'i. Imam Syafi'i orang yang pakar dalam bahasa kan. Orang yang alim dalam lurah. Sehingga waktu zaman Imam Syafi'i kecil-kecil waktu dia mengaji lurah, datang seorang sastrawan negara waktu tu Al-Imam Al-Asma'i. Imam Al-Asma'i waktu tu sastrawan negara. Kalau kita faham Samad Sa'id lah kalau dia Malaysia ni kan. Dia mempandai betul bahasa lurah dia. Datang jumpa Imam Syafi'i sebab nak belajar syair tentang Bani Huzail tadi. Itu sastrawan negara, orang yang paling hebat pakar dalam bahasa, jumpa Imam Syafi'i sebab nak belajar bahasa ataupun syair daripada Bani Huzail. Punya hebat Imam Syafi'i sampai orang pakar bahasa jumpa dengan dia. Waktu tu kecil lagi Imam Syafi'i, sebelum 15 tahun. Jadi Imam Syafi'i waktu tu dipanggil, waktu tu di Iraq lah, di Iraq Imam Syafi'i dipanggil ke Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, ke kerajaan Bani Abbasiyah waktu tu. Dipanggil, Quran ni baharu ke qadim? Qadim, faham qadim kan? Qadim ni sedia, maksudnya kalam Allah yang sedia, yang bukan baharu. Quran ni hadis ke qadim? Baharu ke qadim? Dia tanya dekat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i jawab apa? Taurat, Zabur, Injil, Quran, ni empat-empat ni baharu. Imam Syafi'i jawab tu baharu. Maka pemerintah waktu tu melepaskan Imam Syafi'i. Itu namanya dalam kaedah bahasa tauriyah. Tauriyah maksudnya kita menyebut sesuatu yang dekat tetapi makna yang jauh. Imam Syafi'i tunjuk ni kan. Dia kata, ni Zabur,
Bila tanya Imam Syafi'i, apa maksud kamu empat tu baru? Zabur, Taurat, Injil, Quran ni semua baru ni, dia kata. Yang baru ni empat-empat ni, jari aku empat-empat ni, dia kata. Bukan kitab tu yang baru, dia kata. Jari aku ni. Tu Zabur, Taurat, Injil, Quran ni empat-empat ni baru, dia kata. Nampak Imam Syafi'i? Kebijakannya dalam bahasa. Sebab tu hari ni orang yang lack of knowledge lah orang kata kan. Apa nama, kekurangan dalam ilmu bahasa menyebabkan seseorang itu menyalah tafsirkan Quran dan hadis. Sebab tu kita tak payahlah kita nak buat pandai kan. Nak mentafsirkan sendiri Quran hadis, tak boleh lah. Kita kena ikut panduan yang dah diletakkan oleh para ulama. Jadi Imam Syafi'i ini dia kategori ulama mana? Dia ulama tahap mujtahid mutlak nama dia. Mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak ni adalah ulama yang menggali sendiri intipati Quran dan hadis itu keluar hukum. Tak semua ulama mampu buat macam tu. Mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak ni sebenarnya ramai. Mujtahid mutlak ni adalah pendiri mazhab. Mujtahid mutlak ni mereka yang ada kemampuan yang tak ada pada orang lain. Dalam sejarah Islam hanya ada 11 orang sahaja mujtahid mutlak. 11 orang sahaja dalam sejarah Islam. Ni orang-orang yang Allah pilih ni maknanya. Apa nama yang kita dengar hari ni 4 mazhab dia. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. 4 mazhab. Kerana 4 mazhab ini adalah mujtahid, nama-nama mujtahid yang sampai kepada kita kerana anak-anak murid diorang berkhidmat. Anak-anak murid mereka berkhidmat untuk mereka sehingga sampai ke mazhab Hanbali, Syafi'i, Maliki dan Hanafi kepada kita ke hari ini. Kalau ikut-ikutkan ramai. Ikut-ikutkan ramai mujtahid mutlak yang mendirikan mazhab, cuma mazhab-mazhab mereka tidak sampai kepada kita hari ini kerana apa? Kerana anak muridnya kurang khidmat kepada kitab-kitab mereka dan waktu tu tentera Mongol. Tentera Mongol menyerang kota Baghdad. Waktu tu pusat ilmu Islam di kota Baghdad. Pusat ilmu, cerita sejarah kan. Cerita sejarahnya pusat ilmu Islam tu di kota Baghdad dulu ni. Hebat tak hebatnya kegemilangan Islam. Semua ulama mujtahid mutlak ni, himpunan-himpunan, karangan-karangan kitab mereka dikumpul di situ. Datang tentera Mongol bakar kitab. Sehingga dikatakan Sungai Furat waktu tu airnya jernih berubah menjadi warna dakwat, hitam. Pasal apa? Sebab semua kitab-kitab itu dilonggok ke dalam sungai. Sehinggalah beberapa kitab anak-anak murid Imam Syafi'i dan 4 mazhab yang tersebut tadi sampai kepada kita hari ini. Itu ceritanya. Itu ceritanya dah. Ceritanya punya hebat je ulama dulu ni. Dan bukan macam kita ni tak. Kita ni cak ayam ni tak. Saya cak ayam je. Bila mana disampai kepada kita, kalau tengok kepada mujtahid mutlak dulu, selain Imam Syafi'i, siapa dia? Mujtahid mutlak dulu lah, nak ceritanya tak ramai yang ada cuma Al-Imam Abu Hanifah, pengasas mazhab Hanafi. Kemudian Al-Imam Malik bin Anas, pengasas mazhab Maliki. Kemudian Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, pengasas mazhab Syafi'i. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal, pengasas mazhab Hanbali. Kemudian Al-Imam Sufyan ibn Uyainah, ada mazhab dia. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada mazhabnya. Al-Imam Al-Auza'i, ada mazhabnya. Al-Imam Muhammad ibn Jarir At-Tabari, Imam Tabari, ada mazhabnya. Tapi tak sampai kat kita. Kemudian Al-Imam Laith ibn Sa'ad Al-Masri, ada mazhabnya. Dan ramai lagi. Dan nak disebutnya memang tak cukup air liur. Tak cukup air liur orang kata. Betul saya kata tak? Tak cukup air liur lah. Sebab kalau ikut kajiannya, orang laki-laki ni dalam satu hari, maksimum perkataan dia boleh cakap 7,000 lah patah perkataan. Jadi saya rasa lebih 7,000 dah ni. 7,000 patah perkataan je satu hari dah. Itu kajian psikologinya lah. Kan? Kalau orang perempuan, 3 kali ganda. Orang perempuan satu hari dia mesti kena bercakap 21,000 patah perkataan. Jadi sebab tu orang perempuan kalau sehari tak cukup 21,000, maksudnya dia mesti ada masalah tu. Adalah benda yang tak kena tu. Maksudnya. Mungkin dalaman ke tak tahulah.
Itu psikologi je lah, kajian psikologi kepada rata-rata kan, kebanyakan orang perempuan. Betul tak betul tu kajian boleh tolak, boleh terima kan. Tapi kira-kira saya rasa dah lebih 7,000 patah dah. Mungkin tiba masanya untuk saya berhentilah kot. Ingat nak masuk bismillah tadi. Bacalah sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ataupun kalau Tuan Guru Haji Saleh Musa Pondok Sik Kedah, dia terjemah Bismillahirrahman, dengan nama Allah yang Maha Boros. Bukan boros berbelanja macam kita tu, bukan. Boros ni maksudnya Allah bagi, tak kira orang ni taat ke, orang ni maksiat ke, orang ni Islam ke, orang ni kafir ke, Allah bagi nikmat kepada semua. Tu Allah ni Maha Boros. Ar-Rahman. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang, pengasih. Sifat ni khusus untuk orang mukmin. Sifat ni khusus. Allah ni kasih tak kepada kita? Kasih. Apa bukti Allah kasih kepada kita? Walaupun orang tengok kita ni baik, sopan santun kan, perempuan Melayu terakhir lah orang kata kan, tetapi di sisi Allah, Allah tahu segala kekurangan dan aib kita, tapi Allah tutup. Itu tanda Allah kasih, Allah tutup aib kita. Kalau Allah buka aib kita, tak ada siapa nak kawan dengan kita. Tak ada siapa nak kawan dengan kita, lonely lah, kesunyian di hidup dia, tak ada orang nak kawan dengan dia. Jadi Allah kasih, Allah sayang kat kita, Allah tutup aib kita. Walaupun berkali-kali kita buat salah, kita buat dosa, tapi Allah tetap panggil, hai hamba-Ku, hai kekasihku, baliklah padaku. Tapi kalau orang, kita buat salah dengan orang, orang akan semakin menjauh daripada kita. Ataupun seorang anak buat salah dekat ayah dia, dia takut nak bertemu mata dengan ayah dia, betul tak? Takut ayah dia kata, kalau hang balik cari memang aku tibai, dia kata. Dia marah anak dia. Anak dia memang takut nak balik. Takut nak bertemu mata dengan ayahnya. Tapi Allah Ta'ala kalau kita buat dosa, hamba dia buat dosa, Allah kata apa? Lembut je Allah kata. Qul ya ayyuhan nas. Macam ayat tu. Qul ya ayyuhallazina amanu. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-Ku yang melampaui batas. Allah kata. Nampak ayat Allah lembut tak? Lembut. Allah tak panggil, hei pendosa, hei celaka, tak ada. Tak ada Allah kata itu, Allah sebut, hai hamba-Ku, hai kekasihku. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sesekali engkau putus asa daripada rahmatku. Mailah kepadaku. Semakin kita buat dosa, semakin Allah panggil. Semakin kita buat maksiat, semakin Allah panggil kepada dia. Maksudnya, cinta Allah itu lebih besar daripada cinta seorang ayah kepada anak. Seorang ibu kepada anak. Cumanya kita tak sedar maha baiknya Allah kepada kita. Kenapa? Kerana kita tak nampak nikmat itu sebagai satu nikmat. Bila mana selagi Allah tak datangkan lawan bagi nikmat tu. Contoh, kita tak rasa melihat ni satu nikmat sehingga Allah datangkan orang buta dekat kita. Ada orang buta teraba-raba dengan tongkat dia, tengok, oh kesian dia. Baru kita tahu, oh melihat ni satu nikmat rupanya. Oh mendengar ni satu nikmat rupanya. Bila kita sedar nikmat, dengar ni satu nikmat, bila datang orang pekak, orang tuli dekat kita. Apa dia? Dia kata, RPM dia kata. Orang pekak lah. Jadi kita rasa nikmat mendengar tu bila ada orang pekak. Kita rasa nikmat boleh makan bila mana kita nampak ada orang tak boleh makan. Nak makan pun kena pakai tiup, kena tebuk. Nampak? Kadang-kadang Allah datangkan kekurangan itu kepada kita supaya apa? Supaya kita tak lupa diri. Tak lupa dia apa? Tak lupa diri kita sebagai seorang hamba. Wallahu ta'ala a'lam. Cukuplah setakat itu dulu. Mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaat daripada pengajian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan pengajian ni menambahkan ilmu dan amal kita, meningkatkan rasa iman dan taqwa dalam hati kita.
Kerana yang paling penting bila mana ada iman dan takwa, maka Allah Ta'ala akan bantu kita. Allah Ta'ala akan bela kita sebagai orang Islam. Kerana bila mana tidak ada iman dan takwa, tak ada bezalah kita dengan orang kafir. Orang kafir dia tak kenal Tuhan. Tak kenal Tuhan. Jadi dia berusaha macam mana pun, Allah pandang, Allah tolong dia dengan usaha dia. Dia belajar bersungguh-sungguh dalam teknologi. Maka dia boleh buat satu telefon pintar. Telefon yang canggih. Tapi orang Islam tak boleh buat telefon canggih kerana tak ada usaha. Tapi kalau orang Islam ada usaha, ada iman dan takwa, maka Allah sendiri yang akan tolong dan bantu dan bela dia. Nasib umat Islam hari ini tak terbela kerana tidak ada bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita sendiri tak mau tolong agama Allah. Setakat tu dulu. Kita sudahi majlis kita dengan doa lah, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa khidaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wa aftah alaina futuhal arifin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min qalbi la yakhsha' wa min nafsi la tashba' wa min ilmin la yanfa' wa min amalin la yurfa' wa min du'ain la yusma' wa min da'watin la yustajabu laha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang saya mohon ampun, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.